Salam sejahtera kepada Dr. Nuria. Nama saya Claudia Kenu dan akan mewakili kumpulan 4 iaitu kumpulan Kolayan River Cottage Bau. Okay, untuk tajuk kajian kami telah memilih tajuk kajian iaitu pengurusan Kolayan River Cottage Bau sebagai ekopelancongan di Sarawak. Okay, untuk abstrak kajian kami lakukan bagi membantu memertabatkan pengurusan ekopelancongan yang terdapat di Kolayan River Cottage Bau, Kuching. Dan tempat ini juga merupakan tempat riadah yang sesuai untuk seisi keluarga serta rakan. Dan para pekaji menggunakan kaedah temu bual dan pemerhatian untuk mendapatkan data-data kami. Dan data yang telah dianalisis akan menjadi rujukan kepada pengusaha resort. Sejarah penubuhan Kolayan River Cottage Bau. Kolayan River Cottage merupakan sebuah tempat pelancongan yang terdapat di Bau, Kuching, dan asal nama Kolayan ini adalah diambil sempena nama spesies buluh yang terdapat di kampung Blimbing Krokong, Bau. Namun, informan Encik Kelvin Jock juga menyatakan bahawa nama Kolayan ini diambil daripada nama sungai yang berdekatan dengan tempat tersebut iaitu Sungai Koloyan. Pada awal penubuhan Kolayan River Cottage Bau ini adalah daripada sebuah rumah kebun. Pada masa itu tidak ada jalan dan perlu berjalan kaki untuk sampai ke destinasi. Rakan kepada Encik Kelvin Jock selaku pemilik resort tersebut memuji dan mengatakan tempat tersebut berpotensi menjadi tempat pelancongan dengan keindahan alam semula jadi. Dan permintaan daripada rakan-rakan Encik Kelvin juga telah menjadikan Kolayan River Cottage ini jadikan sebagai tempat penginapan tempatan. Untuk permasalahan kajian, kami telah memetik sebuah artikel yang terdapat di Berita Harian Online. Dan Berita Harian Online telah mengatakan pengusaha pusat peranginan atau resort dan chalet di Cerating disaran membantu kerajaan negeri mempromosikan tempat pelancongan itu dan tidak perlu bergantung kepada program dirancang. Dalam kajian kami akan mengetengahkan kepentingan pengurusan dari segi promosi dan perancangan Kolayan River Cottage Bau dalam menjadikan resort ekopelancongan di Sarawak. Untuk objektif kajian, kami mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama adalah untuk mengetahui latar belakang dan sejarah penubuhan Kolayan River Cottage Bau sebagai resort ekopelancongan di Sarawak, dan yang kedua adalah untuk mengkaji impak pengurusan di dalam organisasi Kolayan River Cottage Bau dalam menjadikannya sebagai resort ekopelancongan di Sarawak. Yang terakhir adalah untuk mengetahui perancangan jangka masa pendek dan perancangan masa jangka panjang pihak Kolayan River Cottage dalam mengekalkan resort sebagai resort ekopelancongan di Sarawak. Kepentingan kajian kami mengambil kira daripada dua sudut, iaitu kepentingan kepada pengusaha resort dan juga kepentingan kepada para pengaji. Untuk yang pertama adalah kami ingin menjadikan kajian ini sebagai rujukan kepada pengusaha resort tempatan yang ingin mencapai visi dan misi serta juga meningkatkan kebolehan dan keupayaan dalam pengurusan sebuah resort tempatan itu sendiri. Dan untuk kepentingan kepada para pengkaji yang akan datang, kami berharap ilmu pengurusan dari segi pengurusan perhotelan dan resort dapat diperkembangkan dan diturunkan kepada para pengkaji yang akan datang. Untuk teori, kami menggunakan teori 4 prinsip pengurusan yang diperkenalkan oleh Henry Fayol, iaitu perancangan, menganjurkan, mengetahui, mengawal ataupun lebih dikenali sebagai planning, organizing, leading and controlling. Okey, untuk teori seterusnya kami juga menggunakan sebuah teori yang dibawa oleh Norman, mengatakan bahawa pada mulanya ditarifkan sebagai 5 unsur oleh Henry Fayol sendiri. Kini terdapat 4 fungsi pengurusan yang diterima umum yang merangkumi kemahiran yang diperlukan, iaitu merancang, menganjurkan, mengetahui dan mengawal. Okay, untuk analisis data, kami telah menggunakan kaedah tembual juga pemerhatian. Kami telah menggunakan Encik Kevin, iaitu pengusaha resort Kolayan River Cottage Bau sendiri, dan juga ibu saudara beliau menggunakan perakam audio di dalam aplikasi telefon bimbit. Perbualan kami telah ditranskripsikan dan pengulasan daripada Encik Kevin telah dialih sebagai jawapan kepada soalan-soalan yang telah diutarakan kami kepada beliau. Terdapat 9 hingga 10 soalan yang mengetengahkan persoalan-persoalan dan pengurusan Kolayan River Cottage Bau telah ditanya.
Untuk objektif utama iaitu untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pembinaan Kolonial River Cottage Bau sebagai ekor percetakan di Sarawak. Okay, untuk menurut Encik Kevin Jock iaitu pemilik resort, Kolonial River Cottage Bau mendapat nama spesies buluh yang terdapat di sekitar Kelokong Bau. Kolonial River Cottage juga pada mulanya adalah sebuah rumah kebun iaitu idea ibu bapa Encik Kevin Jock sendiri. Dan disebabkan mereka adalah para pesara, mereka ingin memulakan sesuatu yang baru dan menghabiskan kehidupan mengerjakan kerja tersebut. Idea penubuhan Kolonial River Cottage Bau tercetus apabila Encik Kevin Jock mencadangkan untuk membina resort tempatan selain membina sebuah rumah kebun. Idea tersebut diterima oleh kedua-dua ibu bapa beliau dan telah menyebabkan resort ini dibina. Sebelum terjadinya Kolonial River Cottage Bau ini, Encik Kevin Jock juga telah mempelawar rakan-rakan dan ahli keluarga terdekat bagi memberikan idea dan komen bagi menghaluskan strategi penubuhan Kolonial River Cottage. Rata-rata daripada mereka memberikan respon yang positif dan menganggap perusahaan ini berpotensi berkembang pada masa hadapan. Setelah pembukaan tahun pertama Kolonial River Cottage Bau berlangsung, ramai pengunjung tempatan dan juga luar negara berkunjung dan melihat sendiri keindahan Kolonial River Cottage ini. Untuk objektif kedua iaitu untuk mengkaji impak pengurusan di dalam organisasi Kolonial River Cottage Bau dalam menjadikannya sebagai resort ekopertunjukan di Sarawak. Di dalam pengurusan ini terdapat beberapa cabang dalam pengurusan seperti pemasaran, pengiklanan, perhubungan awam, sumber manusia dan kewangan. Bagi strategi pemasaran dan pengiklanan yang dilaksanakan, pihak pengurusan Kolonial River Cottage Bau belum menggunakan tempahan atas talian seperti agoda.com dan aplikasi Javago seperti resort yang lain. Facebook, Instagram, website dan WhatsApp merupakan antara platform yang aktif yang digunakan oleh pihak pengurusan bagi membuat pemberitahuan tentang Kolonial River Cottage Bau ini. Untuk para pengunjung, mereka boleh menelefon sendiri Encik Kevin bagi membuat tempahan atau menghantar mesej peribadi di dalam Facebook atau Instagram Kolonial River Cottage Bau. Ini dilakukan bagi para pengunjung yang ingin melihat sendiri keindahan semua jadi Kolonial River Cottage Bau. Mereka boleh membuat temu janji bersama Encik Kevin Jock jika para pengunjung ingin konsultasi bersama-sama beliau dan bertanya yang lebih lanjut tentang pakej yang ditawarkan oleh Kolonial River Cottage Bau. Dari segi perhubungan awam, para pihak Kolonial River Cottage telah banyak berhubung dengan masyarakat di luar seperti mengikuti seminar-seminar kecil yang dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Malaysia yang menghaluskan pelancongan. Seminar-seminar ini banyak mendedahkan pengalaman Encik Kevin Jock sendiri sebagai usaha resort tempatan dan cabaran-cabaran yang terhadapi oleh beliau sepanjang operasi penubuhan Kolonial River Cottage Bau. Pengurusan kewangan merupakan isu di Kolonial River Cottage Bau yang tidak dapat dielakkan. Hal ini demikian kerana Kolonial River Cottage Bau merupakan sebuah perusahaan resort yang dibuka oleh ahli keluarga sendiri bersama Encik Kevin Jock dengan dana persendirian tanpa bantuan geran daripada mana-mana pihak. Oleh hal yang demikian, dana yang diperuntukkan adalah ketat dan sebarang pemaziran dilakukan boleh menyebabkan perancangan mereka tergendala. Pembelian bahan seperti pasir, simen, batu bata, kayu dan pelbagai lagi telah memperuntukkan sebahagian belanja yang besar. Namun perangkaan awal yang efisien telah menjadikan perubahan Kolonial River Cottage Bau mustahil dilaksanakan seperti sekarang. Pengurusan sumber manusia di dalam organisasi Kolonial River Cottage Bau adalah sangat mudah dan senang difahami kerana jumlah para pekerja yang tidak ramai. Para pekerja Kolonial River Cottage Bau terdiri daripada penduduk tempatan Kelokong Bau sendiri. Oleh kerana tidak ramai pekerja, Encik Jock dapat mengenal pasti para pekerja beliau dari segi waktu keluar dan masuk para pekerja dan sebagainya. Untuk skop tugasan, kebanyakan tugas meliputi kerja mengemas dan membuat promosi serta pengiklanan di media sosial. Bagi pembayaran gaji pula, mereka lebih berminat untuk dibayar secara harian. Pembayaran gaji dilakukan dengan menandatangani buku log pembayaran gaji pekerja bagi tujuan penjejakan bayaran setiap hari oleh para pekerja Kolonial River Cottage Bau. Untuk objektif ketiga iaitu untuk mengetahui perancangan jangka masa panjang dan jangka masa pendek pihak pengurusan Kolonial River Cottage Bau dalam mengekalkan resort sebagai ekor pelancongan di Sarawak. Menurut Encik Kevin Jock, Kolonial River Cottage Bau semakin maju dan berkembang di atas sokongan masyarakat di Kelokong Bau sendiri dan juga ahli keluarga serta sahabat handai yang telah memberi semangat dan respon yang membina. Namun apabila ditanya tentang perancangan masa panjang,
Encik Kevin menyimpan hasrat untuk menjadikan Colonial River Cottage Bau dikenali sehingga luar Sarawak. Oleh hal yang demikian, pelbagai perancangan menjaga masa panjang yang ingin dicapai oleh mereka antaranya adalah untuk membina sudut ruang untuk aktiviti lasak Spartan bagi tujuan bengkel-bengkel membina diri di sekitar Colonial River Cottage Bau. Encik Kevin juga menyatakan bahawa beliau ingin membina lebih banyak lagi tarikan buatan manusia di samping sungai Koloyan di tepi resort tersebut tanpa membina bangunan yang berlebihan yang boleh mengganggu ekosistem di sekitar Koloyan River Cottage Bau. Encik Kevin juga berhasrat untuk berkolaborasi bersama-sama dengan orang luar seperti jurulatih senaman yang boleh membimbing para pengunjung menggunakan kemudahan seperti kemudahan aktiviti lasak yang bakal dilaksanakan. Selain itu, para pengunjung yang berminat untuk menjalankan aktiviti mendaki gunung di sekitar Bau juga boleh menggunakan perkhidmatan orang tempatan di Krokong Bau. Beliau boleh mendapatkan bantuan daripada masyarakat asal Krokong Bau bagi menguruskan keperluan mendaki. Akhir sekali, Encik Kevin juga bercadang untuk menjemput orang-orang kampung Krokong Bau bagi aktiviti kebudayaan seperti demonstrasi masakan tradisional masyarakat Bidayuh di Bau dan juga memperkenalkan tarian tradisional masyarakat Bidayuh terutamanya kepada para pengunjung luar negara dan juga luar Sarawak. Untuk perancangan masa jangka pendek pula, Encik Kevin juga berhasrat ingin mendapatkan lebih ramai pengunjung tidak kira tempatan atau luar negara. Beliau menyatakan para pengunjung dapat melihat sendiri keunikan kehidupan masyarakat di tempatan di Bidayuh Bau di Krokong. Dengan adanya kajian ini, para pengkaji berharap para pengunjung serta orang luar dapat memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai bidang pengurusan dan promosi Colonial River Cottage Bau. Kita juga dapat melihat bahawa bidang pengurusan dan promosi amatlah penting dalam membantu untuk mencapai objektif sebuah organisasi. Objektif kajian juga berjaya dicapai setelah menjalankan temu bual di Colonial River Cottage Bau iaitu ingin mengkaji mengenai pengurusan Colonial River Cottage Bau sebagai ekopelancongan di Sarawak.